Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Isu kalimah Allah akan dibincangkan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI pada Ogos sebelum dibawa ke Majlis Raja-Raja Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ketetapan Majlis Raja-Raja akan diangkat sebagai satu dasar muktamad. Beliau memaklumkan persetujuan itu selepas sesi menghadap bersama Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah di Istana Bukit Kayangan. Datuk Seri Anwar menerusi kenyataan sekali lagi menegaskan pendirian Kerajaan Persekutuan untuk memperaku dan menerima pakai dasar sedia ada yang mengehadkan penggunaan kalimah Allah kepada orang bukan Islam di Semenanjung dan kelonggaran bersyarat di Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, selaku pengerusi MKI, Sultan Sharafuddin bertitah agar semua pihak menghormati hak dan kuasa Raja-Raja Melayu dalam perkara berkaitan agama Islam. Baginda juga meminta isu kalimah Allah ini henti dibahas dan dipolitikkan sehingga Majlis Raja-Raja membuat ketetapan muktamad demi keharmonian serta kestabilan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tertarik dengan frasa bahasa Iban segulai sejalai yang menjadi tema sambutan perayaan Hari Gawai tahun ini. Oleh itu, ia bakal digunakan sebagai cogan kata perpaduan untuk seluruh negara. Maknanya, di mana-mana saya pergi, bila bicara soal kesatuan, perpaduan, bekerjasama, perkuatkan, maka saya akan sebut segulai sejalai. Beliau berkata demikian dalam ucapan pada majlis sambutan perayaan Gawai Dayak 2023 di Kuching. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit kepada Kerajaan Sarawak untuk inisiatif pengukuhan tanah hak adat Bumiputera NCR di negeri itu. Yang di-Bertua Negeri Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud dan isterinya, Tuh Puan Ragat Kurdi Taib menjadi kenamaan utama dalam majlis itu yang turut dihadiri Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Turut hadir ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Unggah Embas serta beberapa Menteri Persekutuan dan Negeri. Malaysia telah mengenal pasti dalang yang membiaya tuntutan 8 warga Filipina yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said mendedahkan pemberi dana terbabit merupakan syarikat antarabangsa terkenal. Ya, kita sekarang ni melihat bahawa ini satu gerakan yang lebih kepada elemen untuk membuat duit lah. Dan kita tahu bahawa litigation funders tu selalunya akan mengambil 25% sampai 30% daripada jumlah. Jadi maknanya kalau katakan 15 billion USD, kalau dia betul dapat 30% tu kira tinggilah tu, berapa persen dia nak dapat daripada berapa bilion. Jadi isu dia ini bukan perniagaan. Ini bukan syarikat. Ini bukan klausa timbang tara antarabangsa, ini negara. Sebuah negara bangsa ni, sebuah negara ni tidak boleh dikotak-katikkan sedemikian. Itu sebab bagi pihak kerajaan Malaysia dengan Perdana Menteri yang baru, dengan Menteri Kabinet baru, Menteri yang baru, kita melihat semua aspek yang lebih holistik. Dan Jabatan Peguam Negara, terutama sekali kepimpinan yang berbahagia Tan Sri Peguam Negara membantu begitu banyak dalam strategi undang-undang. Sebab kita mengikuti proses undang-undang untuk mematahkan tuntutan ini. Sebagai negara berdaulat, Datuk Seri Azalina berkata Malaysia akan mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak terbabit bagi menuntut segala kos sepanjang berdepan kes itu di Mahkamah Paris. Semalam, Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan keputusan membenarkan Malaysia mencabar award yang diputuskan oleh Dr. Gonzalo Stampa pada 25 Mei 2020 dalam kes tuntutan berkenaan. Kejayaan Malaysia dalam pertikaian undang-undang di Perancis berkait tuntutan waris Sultan Sulu dianggap tepat dan benar. Ia membuktikan kedudukan dan hak negara yang sememangnya diiktiraf berdasarkan undang-undang antarabangsa.
Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kejayaan itu hasil kerjasama banyak pihak termasuk Wisma Putra dan Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Dan hal yang berlaku ini adalah merupakan hal yang dikendalikan oleh pihak yang berhormat Datuk Azalina juga selaku Menteri Undang-Undang, dan kita berusaha kita melakukan pendekatan ini secara bersama kerana ia melibatkan Malaysia, ia melibatkan proses yang dibuat di luar negara. Maka kita bekerja sebagai satu pasukan yang baik. Alhamdulillah, berkat kerjasama yang baik antara kementerian ini telah menghasilkan satu keputusan yang begitu bermakna buat Malaysia. Beliau menjelaskannya pada sidang media di Parlimen. Keputusan itu disifatkan hadiah bermakna menjelang sambutan Bulan Kebangsaan. Alhamdulillah, sebab bagi saya kalau ikut kepada keputusan yang kita terima yang berdasarkan kepada Mahkamah Rayuan Perancis tu menunjukkan bahawa Sabah ini sebuah negeri yang berdaulat, yang mana ianya patut dipertahankan bukan saja di peringkat rakyat, malah kerajaan perlu memberikan komitmen 100%, 100% untuk memastikan bahawa ni Sabah kekal sebuah negeri yang berdaulat dan kekal dalam Malaysia. Pada pendapat saya, penolakan ini merupakan satu benda yang sangat terbaiklah dan seharusnya dibuat pada awalnya lagi, dan juga saya berharap negeri Sabah kita terus terjaga dan juga kedaulatan negara juga dijaga. Pertama sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada atas pihak yang terlibat. Seperti saya harap kita semua dapat menanamkan lagi sikap ingin tahu mengenai kita punya sejarah dan supaya kita dapat bersama-sama mengekalkan lagi kedaulatan negara kita pada masa akan datanglah. Tahniah Malaysia, tahniah Sabah. Tuntutan Sulu kepada negeri Sabah langsung tidak ada kelayakan dan dianya tidak patut diteruskan. Kita sangat bangga dengan keputusan sebuah mahkamah di Peres yang menyebelahi Malaysia. Sabah adalah sebuah negeri yang merdeka di bawah Malaysia dan tidak ada sebab mana-mana pihak untuk menuntutnya lagi. Pelan Hala Tuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HETR bakal menjana 12.1 bilion ringgit kepada pendapatan negara menjelang tahun 2030. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan HETR akan memperkukuh sektor tenaga hidrogen di Malaysia sekaligus menyumbang 49 hingga 61 bilion ringgit kepada KDNK negara menjelang 2030. Menjelang tahun 2030, diunjurkan antara 0.4% hingga 1.3% pengurangan gas rumah hijau dapat dicapai bergantung kepada model pelaksanaan yang dicadangkan dalam HETR. Selain itu, penjanaan pendapatan sehingga 12.1 bilion ringgit dengan sumbangan kepada KDNK negara antara 49 bilion ringgit dan 61 bilion ringgit dijangkakan pada tahun 2030 di samping penjanaan peluang pekerjaan sehingga 45,000 menjelang tahun 2030. Teks ucapan Perdana Menteri dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Shah Lee Kang pada sidang media mesyuarat Majlis Sains Negara NSC di Ibu Negara. Dasar berkenaan akan diperincikan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 26 Jun ini. HETR turut mensasarkan penghasilan hidrogen dengan kos yang kompetitif untuk kegunaan domestik dan membuka peluang ekspor. Jelasnya MOSTI telah memulakan inisiatif teknologi hidrogen yang pertama di Malaysia menerusi kerjasama antara agensi dengan industri tempatan. Tidak timbul isu menggadaikan bangsa dan agama demi kepentingan politik. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan realiti politik semasa yang menuntut kerjasama dan penyatuan parti-parti politik berbilang kaum untuk bersama-sama menerajui negara. Malah kerjasama itu turut berlandaskan dasar menghormati sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang memperakukan hak raja-raja serta ketuanan Melayu.
dikonotasikan bahawa kita bekerjasama dengan DAP. Hakikatnya, Barisan Nasional dan PH. Dalam Barisan Nasional kita ada MCA dan kita ada MRC. Dalam PH ada DAP di situ. Ya. Jadi yang kita harus lihat ialah bagaimana kebersamaan antara BN dengan PH. Malah agenda-agenda tentang Islam, Melayu, raja-raja Melayu dan bahasa Melayu tidak pernah pun diusir oleh PH. Malah mereka menghormati itu bendera UMNO. Kerana terdapat dalam perlembagaan UMNO ya, bahawa keempat-empat unsur ini wajib dipertahankan dan mereka bersetuju. Saya tidak nampak ada permasalahan kononnya kita terpaksa menggadai maruah dan sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan skuad sayang sejurus memberikan taklimat Presiden sempena Perhimpunan Agung UMNO 2023. Sementara itu, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan mengingatkan perwakilan dan ahli-ahli parti agar memahami pembentukan kerjasama politik baharu yang dilalui parti dalam kerajaan perpaduan hari ini. Persefahaman politik dalam kerajaan perpaduan harus berpegang kepada kerjasama yang muhibah demi memajukan negara. UMNO mesti meneroka jalan baru ini, jalan yang lebih progresif, pendekatan yang lebih moden, lebih contemporary. Bekerja sama dengan new partners with different perspectives demi sebuah negara yang berkemajuan, aman, damai dan stabil. Maknanya, kita mesti bergerak ke depan dari titik ini, membuka ruang untuk bekerja sama. Lalu saya mencadangkan kepada wanita, pemuda dan puteri untuk menggunakan perhimpunan kali ini, saudara sekalian, sebagai wadah memberikan saranan bagaimana harus kita mengemudi masa depan kita dengan rakan-rakan politik kita dalam kerajaan perpaduan ini. Dalam ucapan perasmian serentak Perhimpunan Pergerakan Sayap Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO, beliau turut menyeru generasi muda parti menerus perjuangan bangsa serta meneruskan cita-cita nasional dan aspirasi kebangsaan. Rangkaian 5G telah mencapai 62.1% liputan kawasan berpenduduk Chopar setakat 31 Mei 2023 melibatkan 5,058 tapak. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata ia merupakan peningkatan 2.6% daripada 59.5% Chopar yang dicatat pada April. Where we see it reach 80% coverage by the end of this year, inshallah. And specifically, out of the 62.1% coverage that we have reached as of the end of May, what will be of particular interest to all will be the shift to the dual network, inshallah, beginning next year, which will be spearheaded by private entities. Jelasnya, semua pengendali rangkaian mudah alih menyatakan komitmen penuh dalam pelaksanaan 5G dan terlibat dalam perbincangan menerusi pasukan petugas pelaksanaan dui rangkaian 5G Malaysia yang ditubuhkan bulan lepas. Beliau berucap pada persidangan Invest Malaysia Siri 2 di Ibu Negara. Bersua kembali, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu dikekalkan bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berkualiti tinggi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, ia penting bagi menangani jurang kemahiran selain mempersiapkan tenaga kerja untuk pekerjaan masa hadapan. Jelasnya, latihan semula dan pembangunan tenaga kerja juga perlu ditingkatkan kepada skala baharu. Kita fokuskan kepada inisiatif-inisiatif sebanyak yang mungkin untuk kita percepatkan upskilling. Itu yang saya sebut tadi.
bahawa kita kena berubah daripada supply driven workforce ni, maksudnya yang pergi ke universiti kemudian melalui pengajian dan sebagainya, yang itu akan berterusan, tetapi dengan secara cepat juga kita kena tingkatkan demand driven, maksudnya latihan dan juga penambah baikan kemahiran yang disediakan secara terus oleh syarikat. Terdahulu dalam ucapan perasmian Pusat Keupayaan Serantau Asia Tenggara RCC Deloitte, jelasnya satu siri inisiatif peningkatan kemahiran berskala besar akan dilancarkan tidak lama lagi. Program tersebut bertujuan mengurangkan ketidakseimbangan dalam permintaan dan bekalan. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan akan dibubar pada 30 Jun ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun akan mempersembahkan perkara itu kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir dalam masa terdekat. Negeri Sembilan punyai 36 kerusi Dun. Terdahulu beliau hadir pada mesyuarat Exco di Wisma Negeri di mana Datuk Muhammad Zafir Ibrahim mengangkat sumpah dan menandatangani simpan rahsia bersaksikan barisan Exco Kerajaan Negeri. Datuk Muhammad Zafir dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan baru berkuat kuasa semalam. Seorang warga emas berusia lingkungan 70-an ditemui mati dipercayai dibunuh. Mangsa ditemui dalam keadaan berlumuran darah itu dijumpai dalam kawasan semak berhampiran Jalan Song Ban Keng, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Tan Cheng San, mangsa ditemui dalam keadaan terbaring dan bahagian badannya dipenuhi darah. Siasatan lanjut mendapati mangsa disyaki telah ditikam menggunakan senjata tajam. Susulan itu, dua lelaki warga tempatan ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek berusia lingkungan 50 dan 60-an itu masing-masing ditahan di Hospital Bukit Mertajam dan Klinik Kesihatan Berapit. Hasil semakan mendapati seorang suspek mempunyai 3 kes jenayah dan 7 kes melibatkan narkotik, manakala satu lagi suspek tidak memiliki sebarang rekod jenayah. Punca kejadian masih dalam siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Belah berita sukan, badminton terbuka Singapura. Pemain badminton perseorangan lelaki utama negara dan harapan pingat Olimpik, Lee Zijia terus dikecewakan apabila tersingkir awal. Pemain ranking 10 dunia itu terkandas di pusingan pertama kejohanan Super 750 yang berlangsung di Stadium Tertutup Singapura. Walaupun dilihat cuba memberi tentangan, Zijia terpaksa akur apabila tumpas di tangan pemain nombor 27 dunia Wang Hongyang dari China 20-22, 21-16, 19-21 dalam tempoh 74 minit. Kekalahan itu menyusuli beberapa prestasi buruk sejak awal tahun ini, termasuk ketika tersingkir pada pusingan kedua Malaysia Masters. Susulan itu, kedudukan Zijia yang berada di ranking nombor 2 Oktober lepas terus merudum ke nombor 10. Hong yang naib juara Masters Malaysia 2023 seterusnya akan menentang rakan senegara dan penyandang juara All England Lee She Feng yang terdahulu menundukkan pemain Malaysia Chiam Jun Wei 16-21, 21-19, 14-21.
Aksi Liga Super, Selangor FC kembali meraih 3 mata selepas berpesta gol membenam Kelantan United FC KUFC 7-1 malam tadi. Selepas tewas mengejut kepada PDRM FC pada Sabtu lepas, skuad Gegasi Merah enggan lagi keputusan memalukan itu berulang. Beraksi di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru, skuad kendalian Tan Cheng Ho membuka jaringan seawal minit ke-4 menerusi Muhammad Muhairi Ajmal Mahadi. 6 minit kemudian, penyerang import Aaron Delville menggandakan jaringan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti. Belum pun sempat tuan rumah kembali mengatur taktikal, Faisal Abdul Halim menambah kelebihan Selangor pada minit ke-29 untuk kedudukan 3-0. Sebelum rehat, Aaron meletak gol kedua pribadinya untuk menutup babak pertama dengan kedudukan selesa 4-0. Selangor terus menambah derita Kelantan United menerusi pemain import Yohandri Orozo pada minit ke-51 sebelum Aaron melengkapkan hat-trick dengan satu lagi rembatan pada minit ke-80. Gol seguhati KUFC pula dijaringkan David Silva menerusi penalti pada minit ke-78. Sementara itu, Kedah Darul Aman KDA menewaskan Perak FC 3-0 pada aksi derby utara di Stadium Darul Aman. Skuad Kenari terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Amirbek Jurabiov pada minit ke-25. Pemain import dari Tajikistan itu kemudian melebarkan jurang menerusi tandukan daripada hantaran Lintang Kapten pasukan Litak pada minit ke-53. Penyerang import dari Brazil, William Laira Souza kemudian melengkapkan kemenangan selesa Kedah menerusi tandukan pada minit ke-66. Kedah kini mengutip 28 mata untuk naik ke tangga ketiga Liga, manakala Perak pula kekal di kedudukan ke-11 dengan 9 mata. Dalam usaha menarik lebih ramai penonton menyaksikan Pesta Bola Merdeka 2023, Jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bersetuju untuk menawarkan tiket combo RM70 untuk 2 perlawanan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Menurut Timbalan Presiden FAM, Datuk Muhammad Yusof Mahadi, perkara itu telah diputuskan pada mesyuarat ke-8 Jawatankuasa Eksekutif FAM yang diadakan di Wisma FAM pada Selasa. Jelas beliau, harga tiket bagi kategori terbuka untuk dewasa ialah RM40, kanak-kanak RM5. Manakala RM60 untuk grandstand dan RM80 bagi kategori premium. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Yusof turut mengesahkan penyertaan India, Palestin dan Lubnan selain Malaysia dalam kejohanan yang kali terakhir dianjurkan pada 2013. Kejohanan dijadual berlangsung pada 14 hingga 17 Oktober ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menerima tawaran untuk menjadi penaung baharu Kelab Kuala Lumpur City KLCT FC. Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA Khalid Samad berkata, secara dasarnya Fahmi Fazil bersetuju dengan meletakkan beberapa syarat, antaranya dari segi aspek penajaan. Saya telah mendapat pengesahan daripada Yang Berhormat Fahmi Fazil untuk menjadi sebagai patron bagi pasukan KLCT, dan dia meletakkan syarat-syarat. Saya nak kena sebut jugalah syaratnya. Syaratnya ialah saya dan KLCT jangan mendapatkan pembiayaan daripada telcos yang di bawah kementerian dia, pasal dia tidak mahu sekarang dia akan dilihat terhutang dengan syarikat-syarikat telcos oleh kerana menyumbang ataupun membantu usaha KLCT. Kehadiran Fahmi disifatkan memperkukuh persatuan untuk menjalin kolaborasi dan meraih penajaan dari pelbagai sumber lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media KLFA di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Khalid turut memaklumkan KLCT akan menyertai kempen bagi mempromosi Kuala Lumpur ke arah bandaraya rendah karbon. Baiklah, paparan itu mengakhiri Berita Pagi. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak untuk perkembangan berita setempat. Saya Dilela Kadir, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.